orang nak tahu hari ini secara muktamad Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengemukakan senarai rombakan kabinetnya yang ditunggu sekian lama, saudara. Dan saya melihat ada terdapat 3 menteri digugurkan dan ada 5 muka baru. Cuma saya nak kata saudara, saya lihat sebelum saya sebutkan satu persatu nama-nama mereka saudara. Saya lihat dari segi pembahagian kerusinya, nampaknya bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu prihatin dan dia sayang pada UMNO. Sebab itu saya heranlah kalau orang UMNO mengatakan bahawa kita kerjasama dengan DAP AMDAP. Tapi bila pembentukan kabinet jelas, walaupun sebagai parti yang memerintah, parti utama dalam kerajaan Pakatan Harapan itu Parti Keadilan. Benar, Keadilan mendapat 8 menteri penuh. Tapi 6 timbalan menteri. Bagaimana dengan UMNO? UMNO mendapat 7 jawatan menteri saya. Dan timbalan sama dengan ini Parti Keadilan 6. Sedangkan kita cuma ada 26 kursi saja yang kita menang. Ada 30 campur dengan MCA, MIC dan PBRS. Malahan saudara, yang selalu orang kata UMNO duk jilat AMDAP apa semua saudara. Cuma DAP dapat 5 menteri saudara. Dan 4 timbalan menteri. Cuma ya saya melihat agak untuk kita fikirkan 2 jawatan menteri ini tak tahu datang dari parti mana. Iaitu 2 menterinya iaitu satu menteri agama dan juga menteri kewangan kedua saudara. Itu datang daripada parti yang bukanlah kata mewakili parti UMNO atau Keadilan dan sebagainya, tak ada. Tidak disebut. Begitu juga dengan timbalan menteri yang baru dilantik itu Menteri Jabatan Perdana Menteri Jaga Haiwan Agama. Amanah kekal dapat 2 jawatan menteri dan 2 timbalan menteri. Sementara di Sabah, Sarawak saudara, Sarawak JRS dapat 6 dan 7 timbalan menteri. Sabah kekal dengan 3 timbalan menteri. Itu keadaannya saudara. Dan alhamdulillah saudara, daripada 31 jumlah menteri kabinet yang dilantik hari ini saudara, yang mengangkat sumpah di hadapan Duli Yang Muhammadiyah Pertuan Agong saudara, UMNO ada 7 kursi, iaitu 23% saudara. Itulah kena ingat saudara. Jangan kata bahawa seandainya lah kalau semua menteri-menteri UMNO ini committed dan berkhidmat untuk membantu rakyat, saya rasa dalam masa 4 tahun akan datang, keyakinan rakyat akan kembali pada UMNO. Saudara, tapi saya sekarang ni bukanlah nak menyindir saudara. Bukan nak menyindir. Sebab ada kawan-kawan menghantar kiriman pada saya, agak lucu sikit bila kawan-kawan menghantar. Itu keadaannya saudara. Ya, kita hakikatnya saudara, UMNO Barisan Nasional cuma ada 30 kerusi waktu usai pilihan raya yang lalu. Kena ingat saudara, usai saja pilihan raya yang lalu, UMNO cuma ada 30 kursi. 26 UMNO, 2 MCA, 1 MIC, 1 PBRS. Itulah UMNO Barisan Nasional 30 kursi saudara. Dan sebelum itu waktu kita dapat 79 kursi, kita agak rendahlah berbanding orang lain saudara. Waktu itu kita berada sebagai parti pembangkang. Tapi tak lama, hanya lebih kurang 22 bulan. Akhirnya UMNO mampu untuk berada dalam kerajaan. Dan berterusan selepas jadi kerajaan, selepas 22 bulan, tunggu sampai 17 bulan, UMNO akhirnya dalam keadaan sebagai pembangkang, sebagai parti yang kalah dalam pilihan raya yang ke-14 dulu, akhirnya UMNO dapat menjadi Perdana Menteri, mengetua kerajaan. Dan kini saudara, lepas sekarang ni kita daripada pilihan raya yang baru lalu saudara, itu pilihan raya 2022, UMNO cuma ada 26 kursi. 26 kursi saudara. Berbeza dengan PAS. Yang hebat berpolitik, PAS ada 43 kursi. Tapi masih terus jadi sebagai pembangkang. Begitu juga dengan parti daripada PBM. Akhirnya terus jadi PBM tepi. Jadi di mana letaknya? Di sini saya katakan kebijaksanaan. Bukan saya nak puji saudara. Kebijaksanaan Presiden UMNO. Bagaimana beliau berpencak di gelanggang politik. Nampak orang kata tak begitulah sebab dah kalah.
Tapi dalam kekalahan, UMNO mampu membina kembali keberadaannya dalam kerajaan. Inilah hebatnya politik saya. Sebab tu saya kata jangan main-main. Tapi sebab itu semalam pun saya katakan, sebab itu kau marah sangat dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Marah sangat kerana beliau menggagalkan hasrat mereka untuk berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Dengan keadaan 26 kursi yang kita menang pada pilihan raya yang lalu, kita dapat 7 kursi menteri sahaja. Dan 6 timbalan menteri. Pas 43 kursi saya. Abuk pun tak ada. Baik saudara. Kita ada satu persatu. Saya hormatilah Datuk Seri Presiden saya ni. Bijak berpecah. Sebab itu orang marah dengan dia. Line up baru PMX adalah line up yang diperkuatkan secara trombonis dia kata. Iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri kekal Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan timbalan Perdana Menteri 2 iaitu Datuk Sri Fadilah Yusof. Kementerian-kementeriannya saudara, Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Kewangan 2 iaitu Datuk Seri Amir Hamzah Azizan saudara. Sementara timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ling. Ini pun juga jadi akan menjadi bahan untuk mereka mencerca lah saudara. Biasalah. Sebab Lim Hui Ling ni adalah anak kepada Lim Kit Siang. Tapi hanya labelnya sekadar timbalan menteri je saudara. Tapi puak-puak awak Lano ni, dia akan serang habis-habisan lah. Itu keadaannya. Sementara itu, saya melihat macam mana ini saudara Amizan, dia Menteri Kewangan. Menteri Kewangan 2, saudara. Saudara Amir Hamzah Azizan, itu anak kepada Tan Sri Azizan, mantan pengurusi Petronas. Kemudian Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah kekal dipegang oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, dan timbalan menterinya kekal pada Datuk Hajah Robiah Wang. Saya melihat saudara, dengan pelantikan mengekalkan jawatan di Kementerian Pembangunan Wilayah, Kementerian Pembangunan Kemajuan Desa dan Wilayah ni saudara, begitulah Datuk Seri Anwar Ibrahim meletak harapan yang tinggi pada UMNO. Supaya tugas di kementerian ini adalah untuk menjaga kepentingan rakyat luar bandar. Tentulah warga bangsa kita, saudara. Bijaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengaturnya, saudara. Menteri Kemajuan Desa kekal Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Sementara Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, iaitu Datuk Seri Fadilah Yusof, yang juga akan menjaga kepentingan warga di Sabah dan Sarawak. Sementara timbalan menterinya adalah Akmal Nasrullah Mat Nasir. Beliau sebelum ini menjadi timbalan menteri Menteri Ngakomeng saudara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Menteri Pengangkutan saudara. Menteri Pengangkutan kekal pada Lok Siu Fok, iaitu Anthony Lok, Siswa Agung DAP. Timbalan menterinya itu Hasni Habibullah. Dan Menteri Pertanian serta Keterjaminan Makanan, iaitu Datuk Seri Muhammad Sabu, dibantu sebagai timbalan menteri iaitu Datuk Atur Jasub Kurup daripada Barisan Nasional di Sabah, saudara. Menteri Ekonomi kekal pada saudara Muhammad Rafizi Ramli, dengan timbalan menterinya juga kekal iaitu Datuk Hanifah Hajar Taib daripada Sarawak. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngakomeng, timbalan menterinya sebelum ini yang saya katakan tadi Akmal Nasrullah, kali ini bertukar diganti oleh Datuk Aiman Atirah Sabu. Agak banyak orang mempersoalkan bahawa bagaimana timbalan menteri luar. Timbalan menteri luar iaitu Datuk Seri Muhammad Haji Hassan. Dengan timbalan menterinya kekal itu Datuk Muhammad Alamin. Saya melihat ini adalah antara satu-satunya kementerian di mana dua-dua datang daripada UMNO. Iaitu menterinya timbalan Presiden UMNO dan timbalan menterinya itu Datuk Muhammad Alamin juga daripada UMNO walaupun di Sabah saudara. Dan saya merasakan bahawa peranan menteri luar ini begitu tinggi, dan kita merasakan bahawa kemantapan, kemampuan Datuk Seri Muhammad Haji Hassan ini mampu, sebab ini mesti seiring untuk menarik pelabur bersama-sama dengan Menteri Ekonomi dan Menteri Pelaburan saudara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi, dan timbalan Menteri Keuangan dulu iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan dipindahkan kepada Menteri Kerja Raya,
Datuk Seri Ahmad Maslan. Saya melihat bahawa ini untuk menjaga kepentingan sebab Datuk Seri Alexander Nathalinggi dia dari Sarawak. Tentulah bagaimana dengan Semenanjung. Jadi Datuk Seri Ahmad Maslan bila faham kepentingan keperluan warga di Semenanjung. Saya rasa pembagian tugas nanti tentulah Datuk Seri Ahmad Maslan itu fokusnya kepada negeri Semenanjung saudara. Menteri Dalam Negeri kekal. Iaitu menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution dan timbalan menterinya Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri juga kekal pada Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz dengan timbalannya iaitu Saudara Liu Chin Tong. Menteri Pertahanan kali ini Datuk Seri Khalid Nordin, naib Presiden UMNO menjadi Menteri Pertahanan dan timbalan menterinya kekal kepada Saudara Adli Zahari daripada Parti Amanah. Sementara Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lee Kang, timbalan menterinya Datuk Muhammad Yusof Abdal. Menteri Pembangunan Wanita. Ini penting saudara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kekal dipegang oleh Datuk Seri Nancy Shukri dari Sarawak dan kali ini Ketua Wanita UMNO Malaysia iaitu Datuk Seri Dr. Norani Ahmad dibawa masuk dalam kabinet untuk memegang jawatan sebagai timbalan menteri. Artinya saudara bahawa UMNO itu begitu dihormati saudara. Sementara Menteri Jabatan Perdana Menteri Hairan Undang-Undang dan Reformasi Institusi kekal pada Panglima Perang kita Datuk Seri Azalina Osman. Sementara timbalan menterinya M. Kulasigaran. Saudara, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam kekal Nik Nazmi Nik Ahmad, timbalan menterinya Datuk Seri Huang Tiong Si. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik, timbalan menterinya Datuk R. Ramakrishnan. R. Ramakrishnan ini ahli Parlimen Sungai Buloh saudara, yang mengalahkan Hari Jamuddin. Sementara Menteri Pendidikan Tinggi iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Banyak orang bertanya dengan saya sebab dia bukan Menteri Besar Perak, kemudian menjadi Menteri Luar. Kenapa pula Menteri Pengajian Tinggi? Banyak lupa. Banyak orang terlupa bahawa Dr. Zamri ini adalah beliau pernah bertugas sebagai pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Jadi kena tempatnya bila dia hantar untuk menjadi Menteri Pengajian Tinggi, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir, sementara timbalan menterinya iaitu Datuk Mustafa Muhammad Yunus Sakmud. Menteri Pelancongan, ini yang kontroversi tadi saya sebut kekal pada Sri Tiong dan timbalan menterinya Khairul Firdaus Akbar Khan. Saudara, semoga beliau dapatlah menghayati sebenarnya peranan sebagai menteri. Jangan main-main, buat orang marah, buat apa. Sementara Menteri Komunikasi, dia pecah dua kali ini saudara. Menteri Komunikasi kekal kepada Saudara Ahmad Fahmi Fadzil. Dia dulu dia pegang dua Menteri Komunikasi dan Digital. Tapi Menteri Digital dipegang oleh Gobind Singh Diuk, saudara. Timbalan Menteri kepada Menteri Komunikasi. Menteri Komunikasi, Menteri Penerangan, saudara. Untuk memberi penerangan. Just Menteri Penerangan. Tapi sebutannya Komunikasi, Saudara Muhammad Fahmi Fadzil dan timbalannya kekal pada Teo Ni Cheng. Bagi Menteri Pendidikan, The Iron Lady daripada Keadilan, Fadlina Siddiq, Ketua Wanita daripada Keadilan. Garang. Eloklah duduk situ, saudara. Timbalan menterinya Wong Kang Wong. Menteri Perpaduan, Datuk Arun Agung Anak Dagang dari Sarawak dan timbalan menterinya K. Saraswati. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama, ini yang saya katakan dia tidak membayangkan parti mana, saya tak tahu dia parti mana. Iaitu Datuk Seri Muhammad Naim Mokhtar dan timbalan menterinya itu Dr. Zulkifli Hasan. Juga kita tak ada, dia bukan mewakili mana parti. Saudara, Dr. Zulkifli ini dia pakar dalam bidang syari'i, undang-undang Islam dan sebagainya, saudara. Ya. Dan Menteri Belia Sukan, Hana Yoh, dengan timbalan menterinya adalah Ketua Pergerakan Pemuda Keadilan, iaitu Adam Adli. Menteri Jabatan Perdana Menteri untuk Wilayah Persekutuan. Yang ini dia tak ada timbalan menteri. Dia sebagai Menteri Jabatan Perdana Menteri tapi menjaga hak ehwal wilayah persekutuan iaitu Datuk Zaleha Mustafa yang bertukar. Dulu dia jadi Menteri Kesihatan tapi sekarang ini Menteri Wilayah, saudara. Dia tak ada timbalan menteri, seorang aja.
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Nampak gayanya sepanjang ketiadaan Allahyarham Datuk Salihuddin Ayub dan nampaknya Datuk Armizan Muhammad Ali berjaya mampu melaksanakan tugas dengan baik, maka beliau diberi tanggungjawab sebagai menteri. Sekejap saya kering tekak. Saya tak sihat ni, gitulah keadaannya. Timbalan kepada Datuk Armizan di Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup adalah Puan Fauziah Saleh. Bagi Menteri Perdagangan dan Komoditi, itu Datuk Seri Johari Abdul Ghani, itu Naib Presiden UMNO. Banyak orang bertanya pada saya, konon-konon mengatakan Datuk Jo ni sepatutnya duduk sebagai Menteri Kewangan kedua ke ataupun Menteri Wilayah. Tapi banyak orang tak tahu saya bahawa peranan Menteri Perdagangan dan Komoditi ini paling penting. Sebab beliaulah akan menentukan tentang bagaimana nak memasarkan hasil-hasil ladang daripada Felda, daripada Felkra, daripada Risda. Ini yang paling penting saya dari segi koko, beras dan sebagainya. Bukan Menteri Pertanian. Ini Kementerian Perdagangan dan Komoditi, iaitu Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan timbalannya itu Datuk Chan Pong Hin. Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kembali mengawal jawatan tersebut. Dia datang saja, tiba-tiba hari ini laporan meningkat pula COVID. So, Dr. Zul, kita mengharapkan ahli parlimen daripada Kuala Selangor ini dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin supaya segeralah kita usaikan persoalan virus tersebut. Timbalan menterinya itu Datuk Lukanisman Awang Sauni. Dan Menteri Digital secara itu Gobind Singh Diu. Timbalan menterinya itu Datuk Uga Anak Kumbung. Saya kata dua, dipecahkan dua. Dan Menteri Sumber Manusia ini diganti dengan yang baru, itu Steven Sim Chi Keong. Juga daripada parti DAP saya. Kumar apa ke yang telah pun, yang biasalah orang macam-macam cerita kita dengar secara di kementerian tersebut bila pegawai-pegawainya masih lagi disiasat oleh SPRM dan maka menteri itu tidak diteruskan jawatannya sebagai menteri dan tempatnya diganti oleh Steven Sim Chi Keong. Timbalan menterinya adalah Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad yang dulu ada sebagai timbalan menteri JKR. Jawatannya ini sekarang ini diambil alih oleh Datuk Ahmad Maslan dan boleh berpindah ke Kementerian Sumber Manusia. Sebenarnya saya kesemua, ini kena jelas saya, kesemua top 5 UMNO kini sudah pun berada dalam kabinet. Kecuali yang tak ada berapa ni, 2 orang aja, itu naib presidennya Datuk Seri Wan Rosdi sebab beliau adalah Menteri Besar Pahang, dan seorang lagi itu Ketua Pergerakan Pemuda. Ketua Pergerakan Pemuda Dr. Ini dia menjadi Esko Kerajaan Negeri Melaka. Tapi yang lain semua top 5. Datuk Seri Dr. Wan Rasdi, Datuk Khalid, Datuk Seri Johari, semua top 5 UMNO kini sudah pun berada dalam Kabinet Datuk Anwar Ibrahim. Ini adalah untuk memperkukuhkan kedudukan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Di mana dalam kerajaan perpaduan secara ada 18 parti politik. Tapi UMNO mendapat tempat yang begitu tinggi. Saudara. Jadi untuk rekod, UMNO kini dengan hanya 20 ahli parlimen bersama 4 lagi wakil rakyat Barisan Nasional menjadikan parti itu punya 30 wakil rakyat. Tetapi semua top 5 berada kedudukan yang itu saya katakan bahawa nampaknya bahawa perhatian dan kasih sayang Datuk Anwar Ibrahim pada UMNO ni masih tinggi lagi saya. Saya walaupun mat asal bertukar kementerian, tapi kementerian itu penting. Itu Kementerian Luar Negeri. Jangan lupa saya. Dulu Tun Abdullah Badawi juga pernah jadi Menteri Luar. Menteri dulu pernah juga pada waktu zaman King Gas itu Allahyarham Tan Sri Ghazali Syafiee juga pernah menjadi Menteri Luar. Ini bukan jawatan kaleng-kaleng saya. Kita mengharapkan sebab sekarang ni kita akan menghadapi masalah ekonomi global, masalah kita dengan masyarakat global, memerlukan sentuhan-sentuhan. Jadi paling senior daripada UMNO itu timbalan Presiden UMNO bila letakkan di situ. Dan Dr. Zamri dibawa untuk menjaga hak ehwal pengajian tinggi secara. Malahan Ketua Perangan UMNO sendiri, Datuk Azalina juga kekal di situ. Sekarang saya merasakan
Terus terang saya katakan bahawa kedudukan kabinet kali ini terasa seolah-olah kabinet itu macam UMNO, kerajaan UMNO saudara. Walaupun kita bukan berada dalam dominan. Perlu sedar, warga UMNO kena sedar diri. Kita ditumbangkan. Tapi kebijaksanaan Datuk Seri Zahid Hamidi yang berpolitik, akhirnya kedudukan UMNO begitu dihormati. Menduduki 7 jawatan menteri. Mengatasi parti-parti yang lain. Kita nak kata nak ganti dia amanah tak boleh lah. Nak kata ini apa parti keadilan sebab dia sebagai parti yang dominan. Datuk Seri Zahid sebagai menteri pada kemajuan desa. Datuk Seri Ahmad Maslan, Datuk Seri Muhammad Hassan sebagai menteri luar negeri. Senior saja. Kalau di Indonesia tu dulu menteri luarnya Dadang Malik, Tun Adam Malik. Dia senior post. Kemudian Datuk Seri Khalid Nordin sebagai menteri pertahanan. Dan Datuk Seri Johari Ghani, Datuk Jo, yang menjaga ini perdagangan dan komoditi, yang menentukan, yang memastikan supaya harga getah, harga kelapa sawit secara mendapat pasaran di antara bangsa. Ini tugas berat saudara. Yang kemudian Datuk Seri Dr. Zamri selaku Setiausaha Barisan Nasional juga mendapat tempat sebagai, walaupun beliau tidak menjadi ahli parlimen, tapi dilantik sebagai senator dan memegang jawatan sebagai Menteri Pengajian Tinggi. Dan yang saya selalu katakan, kita punya Parlimen Perang, Ketua Penerangan UMNO, Datuk Seri Azalina Ahmad Said, kekal untuk menjaga undang-undang. Saudara, kita mendapat 7 sebenarnya. Tengku Zafrul juga duduk sebagai Menteri Penerangan Luar Negeri. Jadi begitulah kedudukan UMNO. Sepatutnya kita tak boleh lagi main-main saudara. Untuk Timbalan Menteri 6 orang saudara. Datuk Seri Noraini, Datuk Seri Ahmad Maslan, Datuk Seri Samsul Nasarah, Datuk Abdul Rahman Kuala Lipis saudara. Sebagai ahli majlis tinggi, Datuk Muhammad Alamin Sabah, dan seorang lagi itu Datuk Atur Joseph Kurup mewakili parti PBRS. Walaupun satu parti je, walaupun satu kursi je dia ada, tapi begitulah sebab dia bergabung dalam Barisan Nasional. Artinya sekarang ni saudara, UMNO Barisan Nasional masih lagi mekar di hati Yang Amat Perdana Menteri. Itu keadaannya. Sebab itulah kesemua mereka telah pun mengikat sumpah di hadapan Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong petang tadi saudara, dan besok akan memulakan tugas. Tapi rasanya besok tu untuk saling bertukar-tukar pejabat lah saudara yang mau masuklah.